Terima kasih pengurusi majlis dan berbahagia Engineer Izam Hashim, pengarah Tiram, yang dihormati Datuk Paduka Husam Musa, yang berhormat Senator Dr. Syed Hussein, yang berhormat Datuk Mahfuz Omar, Datuk yang berhormat, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya memang bersyukur dan kerana sempat bersama anda semua untuk program yang amat bermakna ini. Bagi pihak DAP dan juga semua rakyat Malaysia yang cintakan demokrasi, saya ingin berakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih ke atas Tiram kerana niat baik mereka untuk memperkasa dan memurnikan sistem demokrasi di Malaysia. Inilah saat amat penting untuk kita selamatkan Malaysia yang tercinta ini. Kerana di saat inilah demokrasi di Malaysia telah terancam dan mungkin hapus dari muka bumi Malaysia yang tercinta ini kalau rakyat kita tidak bangkit menyelamatkannya. Kita tahu di negeri Perak, dari mana saya datang dari negeri Perak, kita tahu Kerajaan Barisan Nasional langsung tidak lagi menghormati hak rakyat untuk memilih pemimpin-pemimpin dan kerajaan negara ini. Semua rakyat tahu tentang rampasan kuasa di negeri Perak pada 6 hari bulan Februari 2009, di mana kerajaan negeri yang dipilih oleh rakyat telah dirampas melalui cara yang amat terkutuk oleh Barisan Nasional. Di negeri Perak kita jelas dapat tahu bahawa Dun Negeri Perak pun tidak lagi berjalan sebagai satu institusi di bawah sistem demokrasi. Setiap kali ada persidangan Dun Dewan Undangan Negeri, ratusan polis akan mengerumuni dan akan menguasai bangunan Dewan Undangan Negeri, hinggakan wakil-wakil rakyat tidak bebas berjalan pun ke Dewan pun ditetapkan mana kita hendak melangkah setiap langkah kaki kita, dan masuk Dewan mana pintu. Baru-baru ini nak berucap pun sudah disekat. Kita tahu bahawa di Dun Negeri Perak, fungsi utama sebuah Dewan Undangan Negeri pun telah dihancurkan oleh Barisan Nasional, hinggakan Barisan Nasional menetapkan seorang wakil rakyat termasuk ketua pembangkang hanya boleh berucap 10 hingga 15 minit. Kita tahu setiap kali sama ada di Dewan Undangan Negeri atau di Parlimen, ratusan soalan dihantar oleh wakil-wakil rakyat. Di negeri Perak hanya saja wakil rakyat, Pakatan Rakyat kita pun setiap kali berhantar melebihi 200 soalan yang berkenaan dengan isu-isu negeri Perak. Dan kalau setiap kali Dun hanya bersidang sehari, tak sampai 10 soalan dapat dijawab. Ini menjelas menunjukkan bahawa Barisan Nasional langsung tidak mahu lagi demokrasi beroperasi di negeri Perak. Dan kalau boleh tidak lama lagi akan dihapuskan, melainkan rakyat sekalian bangkit untuk mempertahankan demokrasi perlembagaan negara kita ini. Dan oleh kerana adanya maka malam ini saya berasa bahawa adanya harapan kita menyelamatkan negeri Malaysia tercinta ini. Kita tahu di negeri Perak pun sudah berkali-kali pihak polis berlaku kasar terhadap speaker sah Wee Sivakumar dan juga adun-adun Pakatan Rakyat, termasuk saya sendiri.
yang ditangkap kerana hadir untuk Dewan Undangan Negeri. Dan kita tahu di bawah undang-undang sedia ada, kalau mana-mana anggota polis menghalang mana-mana wakil rakyat menjalankan tugas mereka, polis-polis ini telah melakukan kesalahan dan harus didakwa di mahkamah di bawah Seksyen 124 Kanun Kesesaan. Tetapi polis yang bertindak di bawah arahan Barisan Nasional adalah dilindungi dan tidak boleh disentuh oleh mana-mana undang-undang. Seperti yang telah Dato' Husam Musa tadi nyatakan, sudah tidak ada rule of law di Malaysia, hinggakan undang-undang tidak terpakai kepada orang Barisan Nasional ataupun kuncu-kuncu yang diarahkan. Ini sangat menyedihkan. Dan kita tahu bahawa rule of law ataupun kedaulatan undang-undang ini bukan hanya tergugat di negeri Perak. Sistem kehakiman negara kita pun setelah sekian lama diancam oleh kerajaan Barisan Nasional, hinggakan hakim-hakim tidak lagi bertindak bebas melaksanakan keadilan mengikut undang-undang. Kita tahu sejak krisis 1988, masa itu saya baru keluar menjadi seorang peguam lebih kurang 3 tahun. Semua rakan-rakan saya yang mengamalkan undang-undang amat sedih dengan apa yang berlaku dengan pemecatan Tun Saleh Abbas dan lain-lain hakim Mahkamah Agung pada masa itu. Dan kami berdoakan dan berharap bahawa pemulihan keyakinan kepada sistem kehakiman akan pulih selepas semua hakim-hakim yang terlibat dalam pemecatan Tun Saleh Abbas dan krisis 1988 itu bersara atau meninggal dunia. Malamnya semua hakim-hakim itu sudah bersara, ada yang sudah meninggal. Tetapi Barisan Nasional pada masa itu di bawah Tun Dr. Mahathir, tapi di bawah pemimpin Barisan Nasional yang lain, terus lagi menjadikan kehakiman Malaysia ini di bawah kawalan Barisan Nasional, terutamanya dengan melantik pengurusi disiplin UMNO yang juga merupakan pegawai UMNO untuk menjadi ketua hakim negara. Kita tahu memang tidak ada lagi kebebasan di dalam kehakiman negara kita, selain daripada banyak kes yang sedang diputuskan ataupun pernah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Dalam krisis negeri Perak, berkali-kali saya nyatakan bahawa Mahkamah Persekutuan tidak mengikut undang-undang. Maksudnya tidak mengikut undang-undang yang telah diputuskan oleh mereka pada masa yang lampau, iaitu tidak mengikut presiden atau stare decisis. Dan saya dengan singkat ingin menyatakan bahawa dalam krisis negeri Perak kita nampak undang-undang yang sudah kita anggap sebagai undang-undang Malaysia selama 43 tahun, iaitu kes Steven Kaloningkang, Ketua Menteri Pertama Sarawak, di mana ditetapkan dengan jelas bahawa sama ada seorang menteri besar itu masih mendapat keyakinan kelebihan anggota Dewan Undangan Negeri mesti diputuskan dalam Dewan Undangan Negeri.